Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih karena terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan bapak yang saya amat hormati, mungkin ada di kalangan Anda yang menonton video ini adalah penyokong kepada Najib Razak. Mungkin juga di kalangan Anda bukan penyokong Najib Razak, tetapi memang pernah menjadi salah satu rakyat yang dipimpin di bawah pemerintahan Perdana Menteri, yaitu Najib Razak, pada ketika beliau memegang jawatan sebagai Perdana Menteri. Jadi, berkaitan dengan keputusan terkini Najib dibebaskan atau tidak, adalah antara persoalan yang dinantikan oleh seluruh Malaysia. Oke, sebelum kita teruskan kepada isu kita hari ini, di sini ada beberapa jenis produk for life transfer factor yang saya kongsikan kepada Anda. Antara kelebihan utama produk ini, transfer factor, adalah mendidik imun badan kita menjadi bijaksana. Bila menjadi bijaksana, imun badan kita boleh melawan pelbagai jenis penyakit. Meningkatkan kekuatan imun badan sehingga 437%. Dengan kekuatan ini, saudara-saudara, pelbagai jenis penyakit yang kita boleh cegah. Bahkan paling penting kepada siapa-siapa pun yang mengalami sakit penyakit kencing manis, gout, darah tinggi, kolesterol, dan macam-macam lagi penyakit yang ada di dunia ini. Dengan pengambilan transfer factor ini, Anda boleh sembuh dengan kekuatan imun badan. Transfer factor ini bukan obat, bukan juga menyembuhkan penyakit tersebut, tetapi transfer factor mendidik imun badan kita, meningkatkan kekuatan imun badan kita sehingga mampu melawan pelbagai jenis penyakit. Sekiranya Anda mempunyai pertanyaan, Anda boleh call, boleh PM di nomor yang tertera. Saudara-saudara, ada satu keputusan terkini. Mungkin kepada penyokong Najib, kalau bolehlah nak Najib dibebaskan sekarang juga. Nak Najib bebas esok tahun ini. Memang begitulah, sebab mereka nak Najib bebas. Manakala kepada penggemar-penggemar politik juga meminati adakah Najib akan dibebaskan masa terdekat ini. Saudara-saudara, ada satu keputusan mahkamah, benar Najib hadir prosiding rayuan berkaitan titah tambahan. Mahkamah Persekutuan membenarkan permohonan Datuk Seri Najib untuk menghadiri prosiding pendengaran rayuan yang difailkan oleh Peguam Negara berhubung dakwaan kewujudan dokumen tambahan yang didakwa membolehkan beliau menjalani baki hukuman penjara secara tahanan di rumah. Panel 3 hakim yang diketuai oleh Hakim Besar Malaya Tan Sri Hasna Muhammad Hashim bersama hakim-hakim Mahkamah Persekutuan Datuk Zabaria Muhammad Yusof dan Datuk Hanifah Fariqullah membenarkan permohonan tersebut serta mengeluarkan perintah mengemukakan tahanan ataupun order to produce bagi membolehkan kehadiran Najib pada prosiding pendengaran yang dijadwalkan berlangsung pada Julai ini. Permohonan itu dikemukakan Peguam Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah yang mewakili Najib dan tidak dibantah oleh Peguam Persekutuan Aina Sherina Saiful Amin yang mewakili Peguam Negara. Mahkamah Persekutuan sebelum ini menetapkan 1 dan 2 Julai bagi mendengar rayuan Peguam Negara terhadap keputusan Mahkamah Rayuan yang membenarkan Najib memulakan semakan kehakiman berhubung dakwaan dokumen berkenaan pada 6 Januari lepas melalui keputusan majoriti 2-1. Mahkamah Rayuan telah mengembalikan kes berkaitan dakwaan Najib mengenai kewujudan dokumen tambahan yang dikatakan membenarkannya menjalani baki hukuman penjara 6 tahun di bawah tahanan rumah ke Mahkamah Tinggi untuk didengar berdasarkan merit case. Jadi saudara-saudara, kita nantikan saja apa keputusan terkini selepas ini. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Masih lagi panas tentang isu Rafizi.
sana-sini bercerita tentang Rafizi. Bukan orang kampung saja, bukan penggemar politik saja yang bercerita tentang Rafizi. Bahkan seluruh dunia di Malaysia pada hari ini bercakap tentang Rafizi. Kenapa? Sebab ada persoalan yang timbul. Adakah Rafizi tubuh parti baru? Adakah Rafizi akan keluar PKR dan macam-macamlah persoalan. Akhirnya ada satu cadangan yang pasti mengejutkan ramai, di mana cadangan ini memberitahu bagus jika Rafizi, Khairi, Nick Nazmi bergabung dalam parti baru. Yang mengejutkan, ada nama-nama besar daripada Bersatu, daripada PN juga disebutkan di dalam cadangan ini. Oke, sebelum kita teruskan, saya perkenalkan kepada Anda, ini adalah produk Transfer Factor. Produk ini sangat-sangat bagus untuk imun badan kita. Bukan lagi bagus, tetapi memang produk terbaik. Produk ini, Transfer Factor, mampu mendidik imun badan kita menjadi bijaksana dan meningkatkan kekuatan imun badan kita sehingga 437%. Dengan kekuatan imun badan kita sehingga 437%, memampukan imun badan kita melawan berbagai jenis penyakit. Banyak penyakit yang ada, tuan-tuan dan puan. Ada kencing manis, ada gout, ada penyakit melibatkan jantung, penyakit melibatkan perut, penyakit melibatkan penyakit luaran, penyakit dalaman, penyakit lelaki, penyakit wanita. Ini adalah satu produk yang sangat bagus untuk diambil. Jadi tuan-tuan dan puan, sekiranya Anda mempunyai pertanyaan berkaitan dengan produk ini, Anda boleh PM saya di nomor yang tertera. Saudara-saudara, apa pandangan Anda sekiranya Rafizi, Khairi, dan Nick Nazmi, Syed Saddiq, Wan Saiful Wanjan, dan juga Syahril Hamdan menubuhkan parti baru? Wow, kalaulah mereka tubuhkan parti baru, perkumpulan pemuda-pemuda politik yang disegani Malaysia pada hari ini, mungkin menjadi antara, kalau kita cakaplah, kalau pemain bola yang star, bintang dikumpulkan dalam satu kumpulan, dalam satu tim dikumpulkan, mungkin mereka boleh menjadi antara tim bola sepak yang kuat. Nah, berkaitan dengan ini, saudara-saudara, seorang ahli Majelis Kerja Tertinggi MKT UMNO mencadangkan agar bekas pemimpin UMNO seperti KJ, ahli parlimen PKR Rafizi, dan beberapa yang lain membentuk sebuah parti politik baru. Bagus juga jika Rafizi, KJ, Nick Nazmi, Syahril Hamdan, Akmal Nasir, Syed Saddiq, Syed Abdul Rahman, Wan Saiful Wanjan, dan Larry bergabung dalam satu parti baru. Dalam bola sepak, apabila pemain-pemain bintang bergabung, pasukan itu biasanya menjadi terlalu kuat dan juara banyak tahun. Menurut Puat Zakashi, secara otomatis parti ini sudah ada 7 hingga 10 ahli parlimen. Satu bargaining power cukup kuat di ketika tidak ada single party yang boleh memerintah di Malaysia. Pada 28 Mei yang lalu, Rafizi dan Nick Nazmi meletak jawatan sebagai Menteri Ekonomi. Meletak jawatan sebagai Menteri selepas tewas pada pemilihan PKR. Walaupun meletak jawatan dalam kabinet, kedua-dua masih kekal sebagai ahli PKR. Syed Saddiq, ahli Parlimen Muar, masih ahli Parti Muda, di sebalik meletak jawatan sebagai Presiden Parti. Selepas disabit kesalahan, pecah amanah. Larry, ahli Parlimen Julau, kini memegang jawatan sebagai Presiden Parti Bangsa Malaysia. Namun, Puan tertanya-tanya, bagaimana mereka boleh bekerja sama dalam satu parti, memandangkan latar belakang mereka yang agak menonjol dan berbeza. Dengan latar belakang pendidikan, pengalaman jawatan tinggi dalam parti, asal dan sifat suka berbeza ide dalam parti, maka apakah mereka ini serasi untuk bergabung? Selamat mencoba untuk memeriahkan demokrasi Malaysia, kata Puat yang juga adalah Speaker Dewan Undangan Negeri Johor. Jadi saudara-saudara, apa komen Anda?